Menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Diharapkan anda semua sihat di luar sana. Seperti biasa, kalau sebelum kita mulakan apa-apa, jangan lupalah, jangan skip iklan tu semua, sokong kita. Ikut, follow IG, TikTok. Sekarang kita ada Facebook. Semua dia nak. Apa lagi dia nak? Podcast. Nanti dulu. Podcast tu kita nak buat. Arwan cakap. So kita nak taruh audio kat sana. Tapi kita ada horn. Takut pula orang tengah driving horn dia gitu. Kita pula nanti dipersalahkan. Kan? So kita tengah fikir. Kita tengoklah, kita timbangkan mana yang baik, mana yang tak baik. Okey, kita akan teruskan dalam Puaka episod berapa ni? 96. 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 97. Dia dah lupa, dah lost track. Tak lama lagi, berapa minggu kita akan celebrate kita punya episod yang ke-100. Wah, apa kita nak buat episod 100 tu? Boleh kasih idea? Sebab kita ni memang dah drain. Dah kering dah, tak ada idea apa lagi nak buat. Kalau nak uji nyali, Cik Antu kita tak nak. Sebab Ustaz pun tak nak ikut. Okey, minggu ni kita ada seorang peminat puaka, seorang guru, guru tadika. Kita tak tahulah dia nak sekolahkan saya ke tidak hari ni. Kita tengok saja. Ini dia, apa khabar? Alhamdulillah. Ini dia tapi nama. Ini dia. Apa nama? Amalina. Saya. Okey. Nanti orang pula komen. Sebelum start bukan nak tanya nama siapa. Dah tanya tapi saya ni pelupa. Maklum dah tua. Tak lama lagi dah 50 tahun. Puas hati? 50 tahun? Okey. Cerita Amalina. Macam mana? Sebelum kita teruskan ni, Amalina kita dengan husbandnya Saya. Muhammad Syam. Oh, Syam. Pandai je Muhammad. Betul-betul Muhammad Syam ke? Muhammad Syamirul. Muhammad dia Dia. Betul lah. Okey. Syamirul. Kita ada buat live IG tau. Lepas tu berbual pasal ikan betuk. So saya lupa nama dia, saya panggil Abang Ikan Betuk. So isteri kepada Abang Ikan Betuk. Gurau je, kita hati-hati. Okey. Nanti depan ni kita jemput suami je lah. Boleh. Okay, sekarang awak punya turn cerita. Boleh. Kan awak nak sambung cerita ikan betuk tu. Mungkin orang tak tahu. Itu dia yang tahu ceritanya. Okey. Sekarang nak cerita dari? Dari saya kecil. Okey. Ya. So masa kecil dulu tinggal memang asalnya memang daripada tinggal Woodlands lah. So dekat rumah Woodlands ni masa membesar dekat rumah tu tak ada apa-apa lah. Until one day there's arwah guru ngaji ni, dia call up my mum. Dia cakap lah ada satu ustaz ni dia turun daripada Johor. Nak buat nak check tak, nak buat rawatan tak. Scan lah kita tu. Scan gitulah, suka-suka lah. Habis mak cakap okey boleh lah pasal mak tengah pening kepala. Pening kepala dan dia punya sendi-sendi semua sakit. Okey. So okay lah, dia on that day kita saya, kakak saya dengan mak pergi rumah makcik tu lah. So ustaz tu saya dengan kakak saya duduk dekat dapur rumah makcik tu. Dan that time kita masih I think kindergarten ke primary school gitulah. Okay. So mak duduk, kaki berlunjur, tutup mata. Melunjur, kaki straight. Habis ustaz tu azan lah. Bila dia start azan je, mak mengaum macam harimau. Wow. So macam macam gitu. Habis saya dengan kakak dekat dapur dah ketakutan. So macam saya dah nangis lah, cakap kakak kenapa mama macam gitu, kenapa mama macam gitu. So kita stay kat dapur tu. So ustaz tu just continue dengan dia punya rawatan lah. So dapat tahu is actually saka. Oh ya. Saka harimau. Then bila korek-korek cerita daripada arwah nenek kat kampung, itu actually moyang tu dulu dia pawang. Sebelum dia jadi pawang tu dia pernah bekerja dekat istana dekat Negeri Sembilan. So dia harimau tu dia gunakan sebagai dia punya tunggangan untuk buka kampung kita tu lah.
Kampung mana tu? Dekat Negeri Sembilan. Okey. So kampung tu dia buka, dia gunakan harimau ni sebagai tunggangan dia untuk macam jaga dia, something like that lah. So harimau ni pula dah kira pawang dah tak ada, dah meninggal, kira moyang ni lah, moyang dah meninggal semua. So harimau ni masih ada, dia macam jin tau. Habis orang kampung pernah nampak lah. Dia pakcik saya pernah satu hari tu dia balik lambat. Dia nak masuk gate rumah kampung tu, si harimau ni dah tunggu kat depan. Terus dia tak jadi masuk rumah lah, dia balik rumah pakcik dia, dia menyimpang tempat lain lah. Dan lepas tu kalau ada datang kampung tak ada air, so India ni dia sewa rumah dekat belakang rumah kampung kita, ada rumah sewa. So India ni dia nak pergi betulkan tempat paip air besar. Dia cakap, oh situ ada, situ dia sudah tunggu. Harimau tu dah tunggu. Dia orang nampak. Tu pun tak berani. Dan lepas tu kalau ada macam kematian kat kampung, nanti kita akan bau hanyir, macam bau hamis-hamis gitu. Tu kadang dia campak pasir dekat dinding rumah kita kat luar. Apa motif dia tu? Kira macam nak kasih petanda something bad is going to happen. Si harimau tu? Si harimau tu dia akan buat gitulah. Dia akan kita nampak tapak kaki dia. Tapi kita, like for me macam saya tak tahu itu jin ke atau harimau betul. Tapi katanya is jin pasal dia dah tua. Dia punya ni macam dah labu. Adanya geber-geber dia tu. Geleber-geleber. Saging. Geber. Dia dah tua lah diorang cakap. So sekarang mak dah rawat dengan ustaz tu kata dah dikira dah buang lah, dah bunuh, dah mati kan. So lepas harimau ni dia anak beranak. Berkeluarga harimau. Berkeluarga. Dia mak dengan anak. Nama mak dia Aminah. Nama anak dia Abu. So dah mati. Dan lepas tu, lepas ni harimau ni dah mati, ada pula perempuan ni pula, satu perempuan ni kacau mak saya. Tu yang saya nampak dekat rumah tu. Saya tengah sembayang, bilik dengan bilik saya tengah sembayang. Lepas dah kasih salam, yang kedua nampak ada perempuan tinjau-tinjau dekat bilik sebelah. Tengok ada macam gini, ngendap-ngendap. Dia ngendap-ngendap gitu. Tapi ni saya tak, saya bilang bapak saya je lah. Itu satu ceritanya lah. Dan lepas tu kita pun pindah ke rumah yang lain lah. Okey, sebelum kita cakap pindah ke rumah lain, saya nak tanya satu benda. Soalannya saya nak tanya, pasal saka ni memang kita backtrack dulu Ni your mother pun tak tahulah yang dia ada saka. Dia tak tahu. Dia tak tahu yang benda tu masuk dalam badan dia until dia buat rawatan tu. Okey. Tu tahun berapa tu? Long time ago, 1990 something Okey. Okey, kita dah flashback balik. Kita balik ke cerita tadi. Pasal yang kat kampung tu, lepas dia kasih tanda tu semua, ada perempuan jenguk-jenguk. Habis memang semua tak tahulah perempuan tu apa. Kita tak tahu perempuan tu siapa. Itu pun peliharaan juga, bukan? Tak tahu. Tu tak tahulah, wallahualam. Katanya ada kena-mengena dengan harimau tu juga. Oh ya. Tapi itulah kita tak tahulah. So sampai sekarang perempuan tu pun dia macam jadi misteri lah. Kita tak ungkit-ungkit balik apa semua lah. Mungkin dekat Taman Rashidah Utama. Mungkin lah agaknya. Tak ada cakap pasal yang harimau tu, tugasan dia untuk menjaga kampung, kawasan kampung. Saya menjaga kawasan kampung. Tapi orang yang nampak tu of course takutlah harimau kan. Harimau. Tak ganggulah. Tak ada, tak kacau. Okay. Dia cuma macam jagalah kalau macam orang nak buat something dekat kampung tu, mungkin dia munculkan diri ke. Sebab binatang, jangan cakap benda-benda gini, binatang biasa pun dia boleh dia ada insting, dia boleh rasa manusia punya gitu kan. Kan kalau manusia macam ada sifat, ada nak dengki, itu dengki apa, diorang tahu. Diorang tak akan datang dengan orang tu. Kalau orang tu tengah sedih ke apa, dia akan datang. Kucing apa dia akan datang. Macam tu. So, ada lagi cerita kat kampung Negeri Sembilan tu? Pasal harimau. Pasal harimau dah tak ada. Tapi pasal kira kena disihir lah. Okey. Sebelum kita ke sihir pasal harimau ni, your mother
Apa dia punya Sekarang dia punya cerita okay, macam mana? mak sekarang masih ada masa-masanya kan ada mimpi harimau tu. Tapi kita tak tahu sama ada is still yang harimau moyang punya ataupun pasal dia dulu katanya moyang ni dia ada anak murid. So tak tahu sama ada moyang yang anak murid ni punya harimau ke yang masuk. Tapi macam ada previously saya ada buat rawatan juga. Katanya harimau tu ada kat saya. Oh, terpindah pula. Tapi tak tahulah tu harimau pawang tu ke atau yang anak-anak murid punya. Habis masih dalam perubatan juga? Sekarang taklah, previously. Sekarang ni macam kalau terasa apa kita buat sendirilah. Okey. Tapi memang kalau dulu memang rabak lah. Masa yang belum tahu is ada kira harimau ni katanya dia menjaga saya. Pasal dulu ada juga ada orang nak buat saya benda ni jaga. So katanya satu perawat ni kata kalau harimau ni tak ada saya akan mati. So dulu ada orang buat sampai saya suami isteri gaduh. Okey, sebelum kita nanti kita cerita pasal disihir tu ni bila saya interested nak tahu pasal bila harimau tu jaga awak, dia jaga macam mana? Jaga macam kawan. Macam saya ada kawan. Nanti saya suka berbual sorang-sorang. Oh ya. Ini actually masa daripada kecil lah. Daripada kecil cerita ni saya tak pernah bilang siapa-siapa until that one day kita panggil Ustaz Fadli nak rawat lah. Okay. Saya cakap dengan Ustaz Fad, ini saya tak bilang mak, saya tak bilang siapa-siapa. Sekarang ni baru saya nak bilang depan semua orang yang saya berbual sorang-sorang macam ada satu orang dengan saya. So saya bahasa diri saya kakak. Nanti cakap saya seseorang kat rumah ke apa kan, nanti saya macam berbual lah, rancak lah berbual macam ada orang yang melayan. Tapi orang tak nampak lah? Tak nampak, tapi rasa macam ada kat situ. Nanti berbual lah macam kita berbual dengan adik-beradik gitu. Imaginary friend orang panggil. Imaginary friend, yes. Tu kadang macam ustaz cakap macam zikir ke apa semua. Tapi nanti kadang macam nanti macam nak the urge to talk to that thing tau. Tapi tu tak nampak. Macam kita buat kerja nanti cakap rasa macam hari ni macam kakak nak ini gitu. Macam tengah berbual macam biasa gitu. Okay. Ada muncul dalam mimpi? Muncul dalam mimpi benda ni tak ada, tapi benda lain adalah. Banyaklah yang muncul dalam mimpi. Okey, itu kira pasal harimau, pasal saka dah habis Tapi masih dalam proses perubatan. Masih lah. Semoga sihat InsyaAllah. Sebab saka ni pun kadang-kadang boleh datang Ustaz, balik. Ustaz pun cakap makan masa untuk baik. Sebab dia lama kan. Yalah. Macam drug nak baik lama. Betul. Macam gitu. So kita sekarang ke yang disihir tu. Okey. So yang disihir ni masa baru-baru kahwin dululah. So masa baru kenal macam biasalah kawan apa semua. Then lepas tu bila baru kahwin tu, that first day kahwin tu je dah gaduh. First day kahwin gaduh? Kira lepas dah kahwin tu gaduh macam benda kecil semua nanti gaduh. So tak tahu pasal apa tau. So bila gaduh tu kita dua panas tau. Nanti saya macam jadi menggila lah. Masa saya pokek-pokek apa semua. Nanti saya cederakan suami apa semua. Cederakan dia? Saya cubit dia. Maksudnya geram tau macam. Nanti dia cakap, ini bukan awak ni bukan awak. Amalina ni bukan awak. Dia cakap gitu. Nanti ada satu hari tu dia azan. Habis saya cakap, dia yang ketawa, kau panas kan. Suami yang cakap gitulah. Habis so bila dah ni gaduh dah sekarang kita dah kahwin for 6 years. So that 3 years duduk dengan my parents. Sampai my parents pun dah stress tau. So kita asyik gaduh, hari-hari gaduh. So bila tak jumpa rindu. Bila dia balik kerja je nanti start kita gaduh ni apa semua, campak-campak barang ni apa semua. So ada pernah sekali tu mak cakap, ni bukan kau ni dek. Habis mak cakap bawa rawatan lah. Bawa rawatan. Biasa macam benda ni dia tak cakap, dia cuma nangis je. Cakap sakit gitu. Okay, kita mesti tak tahu apa benda. Then ada sekali tu suami kerja, saya dengan mak kat rumah. Bapak kerja.
Habis saya macam nak jalan pergi ke bilik tu. Ni rumah dah bukan rumah yang ada gangguan tu lah. Rumah baru ni. So tengah jalan nak masuk bilik tu macam ada orang tiup dekat tepi telinga. Macam gitu. Lepas tu saya macam okay, saya pergi balik kat dapur. Mak tengah masak kat dapur. Saya pergi, "Ma, macam ada orang tiup lah kat telinga." Okay, dek, kau ambil minyak. Kita pakai minyak kasturi hitam tu. Dek, kau ambil ni, kau baca ayat kursi lah. Setengah jalan tu ambil ni. Lepas tu saya dah nangis. Saya cakap, "Mama tolong adik, Mama tolong adik, Mama." Dah nangis tau. Lepas tu mak dengan mak 2 orang aja kat rumah. Habis duduk, habis mak suruh duduk, mak baca ayat kursi ni apa semua. Lepas tu okey mak, kita dah okey. Lepas tu mak cakap, "Ni ada orang buat ni bukan sembarang-sembarang ni ada orang hantar ni," dia cakap gitu. Habis lepas tu masih tak tahu lagi, masih juga duduk kat rumah tu. Habis rumah tu terpaksa kena jual. Kita pun dah ada rumah baru. Sebab sepanjang saya duduk kat rumah tu, saya selalu dengar benda berat orang hempas. Jatuh kan? Nanti tengah nak tidur, nanti tung. Nanti terkejut sendiri tau. Orang lain tak dengar, saya je yang dengar. Malam-malam hari? Malam-malam. Cakap pasal tu tadi, sebelum datang sini, baru kawan, kita ada chat group, kawan message. Dia tidur, tapi bininya dengar macam ada benda jatuh. Gerbung. Habis. Pada kawan tu. Gila rawatan. Senyum aja. Okey, betul. So sepanjang tu memang selalu dengar tu. Dan malam selalu mimpi. Mimpi pocong, mimpi pontianak, mimpi ular, mimpi saya boleh terbang. Tu semualah selalu mimpi yang seram-seram lah. Habis dan lepas tu dah kira kita pun macam kenapa dah selalu asyik kena benda gini apa semua. Tapi yang peliknya, kita tak ada pun nak panggil ustaz datang ke rumah tu. Sebab kita selalu keluar. Kita pergi buat rawatan kat center-center macam ustaz ni lah. Habis ada satu kali tu kakak ada belikan bukhur daripada Dubai. So kita bakarkan kat dalam satu mangkuk ni lah. So mangkuk ni pada hari tu dia dalam almari. Dalam almari bertutup tau. Habis kisahnya tu, saya dah kahwin lah. Pukul 4 pagi saya dengar benda kaca pecah. Habis saya macam terkejut. Habis saya apa saya cakap, okay, buat wudu lah. So kita tidur balik. Habis bila dah siang, mak bilang, mak cakap ada kaca pecah. Kita tengok is that bowl yang dalam almari tu dia jatuh pecah. So kita macam mana dia boleh, pada almari tu pintu bertutup. Siapa yang buka jatuhkan. So sejak daripada tu kita dah macam mesti ada benda lah, yang something wrong lah. Habis dah lepas tu pun bapak dia that time bus driver. Dia selalu balik tengah malam juga. So nanti dia akan cakap lah, dia nampak ni, dia nampak tu. Pun nampak juga. Dia nampak kat dalam rumah tu. Kat tangga luar rumah pun ada. Dia cakap dia cetia tinjau. Suka gitu Yang bapak dia boleh nampak dengan boleh rasa. So yang tu, yang anak saudara pula, nanti dia cakap, Busu abang nampak ada tiger dekat kitchen. Oh ya. Dia nampak. Habis dah kita semua dah, alah apa pula lagi kau nampak. Macam itu. So macam, tapi memang boleh rasa macam rumah tu macam vibe dia macam negatif negative vibe lah. Macam saya selalu macam tak tenang. Asal selalu ketinggal seorang. Dulu belum kahwin selalu ketinggal seorang. Pasal mak bapak selalu balik kampung. Memang akan rasa takut lah. So okay, then lepas tu dah sampai masanya kira mak pun nak pindah. Rumah tu kena kemas-kemas. Dah kemas-kemas, ada satu kira mover ni tolonglah mak pack-pack barang. Habis mover ni tanya mak saya, "Cik, barang tak habis-habis cik barang tak habis-habis cik. Kita dah pack banyak tau, tapi barang tak habis-habis." Tapi masih load lagi Masih banyak. Lepas tu yang the last day mak kat rumah tu, mak dengar bunyi benda berat terhempas jatuh. Oh mak kau sorry.
Oh, mak kau hijau. Minum dulu, tenangkan hati. Hai. Kan handphone semua jatuh. Sebenarnya kat dalam studio ni Emeline temani oleh husbandnya. Suaminya kat sini. So nanti kalau siapa nak suaminya apa ada cerita tentang kat puaka ni, taruh komen kat bawah. Saya nak siapa? Syam betuk. Saya nak ikan betuk. Saya nak ikan betuk. Okey, macam gitu Dia ajar. Saya nak ikan betuk. Nanti ikan betuk datang. Jangan pula dia datang pakai kostum ikan betuk. Taklah. Okey. So sampai sekarang apa gangguan yang selalu dapat? Walaupun dah sikit-sikit kan macam ada. So selalu dalam mimpi dalam mimpi je. Dalam mimpi. Tapi mimpi tu macam seram dia. Sampai sekarang Na'udzubillah lah, seram dia. Macam mana? Bercerita? Okay, the first one yang is Pontianak. Tapi peliknya mimpi ni selalu kat kampung. Mimpi ni situasi dia tu dekat rumah kampung. Habis the first mimpi is tapi suami selalu tak dekat dalam mimpi. Selalu saya dengan mak saya dalam mimpi tu. Habis so the first mimpi, saya dengan mak saya tengah duduk kat luar macam garage gitu, garage kereta. So kita tengah duduk dah nak maghrib gitu. Alali dengar mengilai. Macam mengilai dia macam kuat tau. Tapi tak nampak dia. Dia dengar dia mengilai. So kita ramai-ramai masuk dalam rumah lah. Then the second one, saya dengan mak saya dekat rumah kampung juga, tengah cuci pinggan. Habis nampak satu white figure dekat kira dapur, tempat cuci pinggan tu ada tingkap. So dekat luar tingkap tu ada jamban. Jamban kat kampung kan dekat luar kan. So kat jamban tu ada white figure. Habis saya tengok ni macam pocong je gitulah. Habis cakap dengan Ma, jom Ma kita masuk bilik Ma, kita tidur. Habis dah gitu masuk dengan mak sekali. So bila dalam bilik tu baring, saya dengan mak menghadap each other. Saya lelap mata baca ayat kursi. Baca. Bila buka mata dekat depan sini. Muka dia hitam. I see. Tu pocong. Dan lepas tu mimpi ular hitam banyak. Saya nak mandi kat toilet luar, cedok je ular. Dia kejar masuk dalam rumah lah. Tu satu. Habis ada satu ni, ini recently saya mimpi. Ini back to yang pawang tu, yang moyang tu. Itu kita macam question mark lah. So dalam mimpi tu kita ke rumah kampung, rumah lama. Kita cousin ramai-ramai balik lah. So macam kita tengah nak cari spot nak tidur. Habis then mak saya dengan makcik saya ada situ. So makcik cakap lah, adik boleh tidur lah dekat bawah tu, macam ada lazy bed gitulah. Habis makcik cakap, kau kalau tidur situ nanti malah atuk datang. Atuk. So kita macam, atuk siapa? Kita salah. Habis dari tu, alih-alih there's this one bird terbang masuk rumah. Dia hinggap dekat almari tu. Saya jadi atuk. Oh ya? Saya terus macam bongkok, pegang tongkat. Habis ada arwah pakcik saya, Pak Long saya tu, maknya Mbak Abang. Dia duduk kat tepi tangga. Habis ada lagi satu, maknya adik. Habis dia rebahkan saya dekat, dia ada tangga tau kat dalam rumah tu. So dia rebahkan saya. Dia cakap, dia pulihkan saya. So saya dah sadar. Habis yang arwah Pak Long ni cakap, kau berani, mama kau tak. So daripada situ kita dah macam, apa maksud dia? Then another dream pula. The next nightnya, arwah Pak Long ni lagi mimpi dia. Dia dekat ujung sana, saya kat sini. Dia tolak macam troli. Atas troli tu kepala pocong. Oh ya? Pocong tu pusing tengok kat saya. Tu terus tersadar macam, astagfirullahaladzim.
Mungkin ada dia punya tu message dia yang kita tak tahu. Mungkin lah. Kan? Itu yang macam pasal saya adik saudara pun dia pun ada mimpi juga. Dia mimpi si pawang ni juga. Oh ya. Moyang ni dia cakap Adik saudara adik saudara kat kampung lah. Oh, okay. Pasal saya punya cousin ramai kan. Habis adik saudara ni dia cakap, bila saya tanya apa yang dia cakap dalam mimpi tu lah. So moyang ni cakap engkau keturunanku, jaga keturunanku. Dia cakap gitu. So habis dia mimpi yang moyang ni dia pakai macam pahlawan punya pakaian. Dia ada tombak. Dia pegang tombak. Dia lepas tu cakap adalah pasal macam anak pertama daripada cucu cicit ke lelaki itu yang akan mewarisi keturunan ni. Oh ya. Dia cakap gitu. Ada tak yang rasa macam ambil nyawa ke? So far tak ada lah. Sebab kau benda-benda ni rasa macam ada dia punya tu kan. Tapi katanya dulu arwah Pak Long ni dia pernah panggil harimau tu. Dia ada rawat, dia macam kita panggil harimau tu untuk rawat orang sakit lah. So Pak Long ni dia ada panggil lah dulu. Dia atuk saudara pun ada juga panggil masa untuk buat teman masuk hutan. So tak tahulah. Kita dah macam asal bagi panggil. Ada kalau dulu kat kampung ada satu ustaz ni datang rawatan, cakap siapa nak tengok tu kuda ada dekat gate tu. Oh ya. Cakap siapa nak pergi tengok? Kan dia main kuda Ada main kuda. Habis sekarang pernah tak macam dah berubat dengan ustaz? Ada. Oh, masih lagi dalam proses ke macam mana? Sekarang self healing lah. Self healing lah. Kadang-kadang ada masa-masanya nanti tiba-tiba nanti datang sendiri nanti muntah. Kena fight lah kata orang tu kan. Nanti kadang suami pakai kasturi hitam. Nanti saya tak suka. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ada tak macam ustaz ajar macam baca untuk ikhlaskan, untuk putuskan perjanjian gitu? Ada. Ada. Pasal that time mak dia cerita lah, kira rawat mak dengan saya sekali lah. Cakap kalau pasal saka, habis ustaz cakap ni kalau saka nak kena rawat maknya adik-beradik sekali, keturunan kan. Kadang-kadang itulah, adik-beradik mak semua kat kampung kat Malaysia. Sebab tu agaknya mimpi pasal tu Mungkin lah. Mimpi, jadi mungkin jelah sahabat cakap kena jumpa sama-sama kena sekali settle. Jalan rawat dia settle sekali. Betul. Alah. Macam mana? Entahlah. Tak nak balik kampung? Baru balik tadi. Baru balik. Itu yang dapat tahu kisah ni lah, yang pasal moyang ni semua. Habis apa usaha seterusnya bila nak untuk pulihkan keadaan? Ada tak macam kita datang kampung ke, kita pergi ubat ke, ataupun you datang Singapura kita ubat sama ke? Tu tak terkena bincang dengan mak. Pasal ni maknya adik-beradik kan, mak punya side. Takut ada kecil hati Allahualam. Takut ada yang masih nak simpan? Mungkin. Pasal dulu mak ada like this size of kulit harimau, arwah nenek kasih. Habis dah masa nak pindah tu dah bakar. Okey. Dengan Quran kecil dah bakar semua. Yelah, slowly lah kita ikhtiar je. Sebab sekarang kita tak tahu, mungkin dia punya apa tu, nak baik semua kena baik. Habis tak boleh salah satu ada tak ikhlaskan nak baik kan. Mungkin kita tak tahu, mungkin tapi tak apalah, kita serah je, insya-Allah. Yang penting kita tahulah apa yang kita nakkan semua yang terbaik. Kan? So daripada saka harimau ada ke cerita lain? Ada kisah cerita di masa mengajar lah. Okey. Dekat sekolah. Okey. Sekolah dekat kawasan mana? Woodland juga? So the first childcare was at Woodland. Okey. Daerah Woodgrove lah. Apa? Woodgrove Avenue. Daerah Woodgrove. Dekat Singapore American School sana. Okey. Dekat sana Saya ya tapi saya tak tahu. Terus saya cakap saya geography fail. Okey, betul. So the area is kira bungalow house, 3 tingkat. So tempat tu memang teacher-teacher kat situ semua dah memang cakap lah. So every new teachers yang masuk dia akan kena kacau. Oh ya. So saya macam ya ke? Macam tak percaya lah. So kita dapat tahu juga cerita rumah tu dulu ada kisah pembunuhan. Oh ya.
Like this Chinese guy, dia bunuh all the family members. Okay. So masa baru, so kita dengar dengan yang the senior teacher ni semua cerita lah. Masa diorang baru-baru kerja kat situ, kat tangga tu ada blood stain. Diorang dah lap pun nanti akan keluar balik. Kat situ. Dan lepas tu ada dekat bilik macam rumah banglo ni kan, ada bilik maid kan kat belakang tu. Kat situ ada perempuan duduk. So yang saya kena pula the day before tu saya MC. Saya MC. So the next day saya datang, diorang cerita lah, cakap ada budak ada nampak sightings lah. So budak ni dia tengah duduk, dia kat tingkat 2, kelas dia kat tingkat 2, dia tengah duduk menghadap pintu luar. So macam ada foyer gitu. So foyer tu ada satu meja dengan kerusi. So budak tu tengah duduk tengok kerusi tu berpusing sendiri. Terus budak tu nangis balik demam. Saya dapat tahu cerita. The next day-nya saya datang. Pasal mak cakap lah, okay dek, nanti kau datang kau ambil cawan satu cawan air, kau baca ya ayat kursi. Dan kau just serenja-serenja sikit. Okay, buat lah dengan kawan satu datang. Cakap Fah je kita buat, kita naik atas semualah. So daripada tingkat bawah tu naiklah sampai tingkat 3, baca gitulah. Habis satu teacher ni pakit, Malina, Haifah, buat apa kat atas? Turun, jangan naik sorang-sorang. Habis macam cakap lah, nak ambil barang. Okay, so turun. Then the day went on as normal lah. Then kita ada 3 session. So the third session tu kita ada 3 kelas. My class was at the third level. So kita ada 3 kelas. So teacher yang kat kelas sini, dia masuk my class. Dia tanya sekarang pukul berapa. Saya cakap, I think that time was about 4 plus. Okay, then dia keluar, saya nampak dia tutup pintu tau. The next moment, saya tengah mark buku, budak cakap, saya nampak pintu tu terbuka. Dah terbuka besar. Habis saya tanyalah budak-budak, who open the door? Habis semua diam. Habis satu budak kat depan saya ni, teacher, dia buka. Dia buka. Siapa? Teacher yang tadi ke? Tak. Dia buka. Macam gitu. Muka dia dah takut tau. Habis lepas tu saya tanya, dia pakai baju apa? Dia pakai baju kurung colour brown. Habis kita dah macam, for me macam dah tengah fikir, siapa pakai baju kurung colour brown on that day? Tak ada. Dia pakai tudung apa? Tudung yellow ke apa tau. Dan itulah habis dia fikir, tak ada orang pakai that colour. Habis then saya tanya lah, muka dia macam mana? Muka dia angry. Dia buka, teacher, dia buka. Aku apa lagi tarik budak tu, budak-budak lain semua tinggalkan dalam kelas. Tarik budak ni keluar, pergi the next door punya teacher, cakap, ada sighting lah macam mana Habis lepas tu teacher ni keluar, dia pekik kita punya principal daripada atas, pekik paling bawah. Madam, ada sighting. Madam naik, principal naik, bawa turun budak ni, tanya, apa kau nampak ni semua. Terus daripada tu kita buka terus budak semua kita bawa turun. Kelas tu kita tinggalkan. Lepas tu bukakan surah Al-Baqarah kat atas tu. Lepas tu besoknya kita panggil ustaz datang. Then another day pula, the same level 3, kelas yang belakang tu, saya tengah keluar, nampak teacher 2 orang ni dekat pintu. Korang pasal kat pintu? Tak, aku dengar ada orang hempas badan dekat toilet lah. Okay, nanti aku datang. Pasal nak panggil teacher ni turun for nak sambut budak the next session lah. Habis saya pergi kat belakang tu, ketung. Dengar kuat. Terus rumah ternaik semua. Okay, bawa keluar budak semua, duduk kat my class. Tu masih ongoing. Dia masih ongoing. Habis dah kita biarkan kelas tu kosong. Lepas tu budak dah balik semua. Dan dah petang tu, mi yang teacher tu dengan admin naik atas. Masih rasa lah dia punya vibe dekat dalam toilet tu. Habis yang teacher seorang yang dengar ni, dia boleh pula tu nak demonstrate macam mana bunyi. Dia siap masuk dalam toilet tu. Fah, kau jangan macam-macam, Fah. Dia masuk dalam toilet tu, dia tutup pintu, dia siap hempas badan dia bunyi. Bunyi juga? Bunyi sama. Kira macam ada orang hempas badan kat dalam tu. Sekolah tu. Sekarang macam mana sekolah tu?
Tak tahulah. Saya dah tak lalu lagi sana. Tapi sekolah tu jiran belakang selalu cakap tingkat 3-nya lampu selalu tu buka tengah malam. Padahal kita selalu tutup tau semua. Dan ada pakcik maintenance datang, dia tengah betulkan something lah, wiring ke apa. Masa dia datang tu barang-barang dia semua teratur cantik. Bila dia turun, barang dia bersepah. Oh ya. Buku budak hilang. Kita hari ni kita cari buku budak tu hilang kan. Nanti cakap janganlah main-main, ni buku budak. Besok datang kat dalam almari. Ke mana-mana tempat yang kita pernah cari tak ada, besok datang ada. Kena ajak berbual mungkin lah. Budak-budak kecil juga Tak tahulah. Mungkin lah. Dah jadi dia punya pot. Kan? Habis tu cakap, yelah dia pun nak belajar juga. Dia nak kita balik, dia belajar lah. Dia punya session dia pula malam. Sebab tu saya tanya, Mak, apa jadi dengan sekolah tu? Kalau awak masih lagi sekolah kat situ, mungkin kita, Mak tahu kita buat kita buat apa? Puaka 100 episod kat sana. Kan? Okay guys, kasih recommend kita nak buat kat mana? Buat episod yang ke-100 ni. Kalau siapa ada rumah-rumah yang bangsa macam jeng-jeng ke, nak kita shoot dalam rumah awak ke, silakan. Kita open to suggestion. Okay, kalau awak ada macam gudang-gudang ke apa yang kita boleh masuk secara percuma, malam dah tak ada duit dah nak bayar, bagi tahu. Mungkin kita ke sana. Sebab Haikal siap. Ni Kik Zenia Sentosa. Kik Zenia Sentosa. Kenapa? Dia dah tutup apa sekarang. Tu pun ada juga. Oh ya. Dah tutup Sekarang dah tutup semua dah tutup. Sekarang jangan sebut nama lah, benda tu dah tutup lah. Dah tutup dah. Apa cerita kat sana? Itu saya pernah kena gigit kat sini balik blue black. Kawan kena cakar. Ada, lepas tu diorang kan macam ada activity for children to play. Then there's this one place is like a shop. So budak-budak boleh beli barang kat situ. So bila malam tu diorang dah tutup semua. Habis diorangnya security guard make a kira walk through lah. So tengah jalan tu, dekat kedai yang diorang beli barang tu, diorang nampak kakak dekat lantai. Oh ya. Tengah macam ni. Tengah baring ke macam mana? Tengah macam merangkak Oh tengah merangkak. Merangkak. Habis kita cakap, serius lah korang? Habis then diorang ada macam aeroplane punya model. Kat dalam tu pun ada. Oh ya. Tengah bawa kapal terbang. Mungkin dia macam playground untuk budak-budak kan? Macam gitu kan. Tempat tu tak apa-apa. Bukan brand tu tak ada apa-apa. Mungkin tempat tu. Yalah, pasal kan bekas ni apa, pulau belakang mati. Okey. Kan faham. Dah tutup Dah tutup. Ingatkan nak pergi. Cik ingat nak pergi. Ini dah budak lah pula. Okey. Sampai sisi budak-budak tu lagi. Sekarang tempat yang awak mengajar tak ada apalah. Sekarang ni pun ada. Oh ya. Ada. Sekarang ni dekat Sengkang. Okey. Itu katanya dulu ada budak nampak budak perempuan pakai tudung orange. Oh ya. Dekat this one classroom lah. Tapi memang classroom tu kalau tempat semua dia rumah jugalah. It's like a house. So kalau kita jalan nak keluar, situ that two rooms gelap, kita nampak macam ada figure diri kat luar toilet tu. Dan saya dengar ada orang mengeluh dekat situ. Habis bila dah mengeluh tu, alih-alih kawan punya tumbler dia tolak, jatuh. Padahal tumbler tu berat tau. Macam kita kat sini helmet jatuh. Macam gitu. Dia saya tegur. Dia cakap, bunyi apa tu? Habis bilanglah teacher yang kat dalam kelas ni, datang saya tengah break. Bila teacher ni, habis dia cakap, habis teacher ni suruh anak murid dia baca, okay children, we recite surah, we recite ayatul kursi. Habis dia baca, pop, jatuh.
Tak suka lah agaknya. Quiet. Shut up lah. Tempat sekarang ni lah. Tempat sekarang ni. Dia sekolah tadika Melayu Muslim. Muslimnya lah. Tanya principal, kita nak shoot di sana. Tapi kita tak beritahu kat mana. Kita nak location je. Situ memang kalau masa kita salah kadang ada event kan, kita balik malam kat luar, kira dia punya porch tu memang gelap. Tak ada lampu. Kita tak nak jangan nanti kita image kita gini. Jangan takut, don't worry. Kita tahu macam mana nak cover. Kalau kat situ nanti apa-apa terjadi, nanti saya memang standby spray itulah. Nanti dia panggil lah, Lina, spray. Jadi saya datang dengan spray. Cakap, jangan kacau, orang nak kerja. Sebab tu dalam mimpi dia cakap awak berani daripada mak awak. Mungkin agak nampak dia. Saya backtrack. Mungkin mungkin nak jadi tukang ubat ke je. Tak adalah. Tapi kita kan percaya pada benda-benda ni semua kadang. So apa lagi? Kita dah cerita pasal gitu, pasal saka dan pasal sekolah sekarang Kejaya yang ada mengganggu. Ada lagi cerita? Kat Woodlands? Rumah. Okey. Sebelum kita cakap pasal ni, ada orang share kat IG live time tu. Kat Woodlands, satu kawasan mana, dia cakap satu rumah tu macam feng shui dia lain macam. Macam mana? Sebab angin dia macam how to say dia ada bukit. Lepas tu bila angin macam laluan, terus macam negatif ke apa saya lupa. Jadi dia panggil macam tukang ubat ke tak tahu siapa lah yang datang, pawang-pawang sana tu. So dia macam benda tu kau datang aja terus sampai kat blok tu, nanti dia macam pusing, detour. Jadi tak ganggu rumah that whole flat. Tak tahu pula. Mungkin bukit yang dekat itu kot yang swimming pool tu. Yang atas tu kan. Itu cantik best. Tak pernah naik atas. Naik, mesti naik. Mesti naik. Pergi naik lah. Best. Naik malam. Masa situ ada tukang urut tu, dia cakap atas tu ada kampung bunian. Jangan ada orang ketuk pintu tadi. Tak ada Tak ada. Apa tu sebab apa tu kita naik atas memang cantik, macam bukit dia lebih tinggi daripada blok. Kita nampak blok paling tinggi kan, tahu tak 11 ke 12 dia lebih tinggi. Lepas tu batu-batu besar-besar. Lepas tu atas sekali kat puncak tu, puncak saya feel kat atas sekali ada macam exercise punya corner. Pergilah InsyaAllah satu hari. Best. Tangga dia macam bertema. Park tu macam bertema. Batu macam nice. Cuma tak ada river je. Kalau ada river cantik. Lepas tu ada kita duduk, bangku tu ada pokok tinggi. So kita duduk situ. Nice jalan. Petang-petang, malam-malam tak romantik lah. Kalau petang-petang jalan pukul 3 ke, dah redup sikit ke. Redup ke? Pukul 4 lah. Pasar ke gitu jalan lah. Tapi tempat tu sejuk. Kalau lalu sejuk. Dan dulu kalau ni bapak naik motor hantar pergi sekolah kan, lalu situ sejuk. Nanti selalu macam nanti terpandang dekat pokok-pokok kat bawah tu. Nanti macam ini kalau aku nampak benda ni mampus. Tapi memanglah kalau pokok-pokok mesti sejuk. Betul. Okey, Kak Wulan, sorry kita tadi advertisement break. Apa? Kat rumah. Jiran. So masa yang that period kita bergaduh ni apa semua, then rawatan dengan Ustaz Fazli apa semua. So like a few days after the rawatan tu, suami kerja, saya seorang kat rumah. Saya baru lepas solat Zuhur tak salah. Habis ada dia orang ketuk pintu. Okey. Habis saya pun dah siapa pula ni ketuk pintu Habis pergi bukalah. Habis nyonya bawah cakap we stay below. Dia cakap, you pukul 3 pagi ini ada tarik-tarik meja lah. Habis kita cakap, I cakap lah, tak ada. Tak ada, tengah tidur lah. Habis dia cakap, ada ini children lah. Tak ada children. No, very noisy your house. Tarik meja ni semua tak ada kapet lah. Ada kapet, pakai kapet. Habis dia kata, okey lah. Lepas tu cakap, tak, sorry we disturb lah. Saya dia macam, kira macam tak nak salah faham ke apalah. Okey lah. Dan lepas tu kenapa selalu kalau ustaz cakap kalau atas bising means rumah dia yang ada gangguan. Habis cakap ni mesti rumah kau lah yang ada gangguan, bukan rumah kita. Cakap okey never mind. Dia lepas tu okey lah siap semua.
Habis dia I tiba-tiba rasa macam macam panik tau. Macam saya takut dan dada sakit apa semua. Pasal baru je lepas rawatan macam masih lemah gitu kan. Telefon dia. Husband cakap, awak tadi jiran bawah call, dia cakap kita tengah malam kita bising-bising rumah kita, bising ni apa semua lah. Habis cakap, okay, awak relax, okay, awak siap apa semua, awak turun bawah lah. Okay, so siap pakai tudung apa semua. Nak keluar, buka pintu, nak tutup pintu. Hoi! Macam gitu kat dalam rumah. Hoi! Dia pekik. Apa lagi tutup pintu, kunci turun bawah lah, duduk bawah tak naik. Mungkin hoi, korek mana tu? Terus blue rumors pun dah ternaik dah macam dah kenapa, apa benda tu. Then dah gitu I call my parents lah, cakap ma tadi I tell them everything, then tell him. Lepas tu then my parents datang, naik together dan panggil ustaz lah. Another ustaz lah, Ustaz Fadli. That time was Ustaz Fadli ni assistant lah. Bila dia datang, dia rawat apa semua, dia cakap mungkin benda tu daripada rumah jiran ni. Dia ikut, kebetulan saya baru je rawat, kira macam ada lopong kan. Ada kacau saya pula. Magnet lah, magnet kira macam sekarang ni macam boleh dikatakan macam magnet juga lah. Dia jalan dekat tempat-tempat gelap tidak start naik. Akhirnya pergi rumah parent. Ayah, beli rumah ni ternaik lah. Nanti kejap lagi ayah cakap, nanti dah balik rumah, nanti ayah call cakap, dek kau spray badan kau. Dia kena, dia bawa balik barang, saya yang kena. So terketawa lah pula. Okay, ini yang mungkin pengajaran untuk semua bukan pengajaran, macam kasih reminder peringatan untuk semua. Mungkin kalau balik rumah pun beri salam. Tak ada computer screen, macam orang lalu. Sekejap. Okay. Apa ni? Okay. Lepas tu computer screen macam kan, purple tu macam gini kan, bergerak kan? Betul tak? Kan bergerak kan? Tak bergerak. Tak ada. Yang kalau purple ni? Kan bergerak kan? Okey lah. Kan hitam macam jalan. Okey, tak apa. Syafiq ni tahu skrin macam ni. Mata panas situ pula. Tak ada. Macam itu. Kita kalau takut imagination macam komputer ni semua, kita akan something. And balik pula macam yelah, kalau kita nak cakap gini, orang semua kat rumah cakap tak payah nak beritahu gini semua, kita tahu nak buat. Ya, memang tahu nak buat, tapi mungkin ada orang yang lupa nak buat. So kadang kita ni kat puaka ni kita just kasih reminder lah. Macam gitu je. Kalau awak dah tahu, bagus, alhamdulillah, teruskan buat. Jadi mungkin ada yang lupa. So balik tu senang aja. Pernah macam orang cakap ayat bismillah tu je masuk rumah pun dah kuat kalau kita faham kan. Buat gitu je lah. Jangan masuk je terus gitu, tak cakap baca apa-apa. Kita dah diajar semua, kita nak buat kan. So yang satu pula, kalau misalnya kita terbawa balik benda ke, again family members yang lain yang mungkin berani membantu. Gitu je lah kan. Memang senang cakap tapi susah. Tapi kita kena usaha lah kan. Semua orang cakap kita ni lebih darjatnya lebih tinggi, kata orang tu pula. Ada orang pula cakap, saya terbaca, kita dengan binatang lebih mulia daripada manusia. Macam tu kita tak tahulah Jadi ada tu je ceritanya untuk hari ni. Okey, kalau mungkin ada cerita, mungkin boleh pass kepada husbandnya. Abang ikan betuk. Kalau siapa nak abang ikan betuk datang ke sini, taruh kat bawah, saya nak ikan betuk. Okey, komen kat bawah banyak, mungkin dia akan banyak dekat bawah situ. Jangan pula dia datang dengan ikan betuk semua. Okey, bawa. Okey, seperti biasa, yang tamu yang datang tak akan pulang tangan kosong. Sekejap okay. Ada something untuk awak. Ni dia. Wow. Tak ada apa-apa je lah. Benda-benda sederhana je. So, ini untuk awak. Terima kasih banyak kerana sudi daripada kami. Boleh Boleh. Kan nak taruh bawah macam mana? Taruh kat tepi meja kursi tu pun boleh? Sinilah. So, ini daripada Home Hustle. Okay. Zigzag design. Ya. Dan wow, cantik. Boleh taruh kat rumah Okay. Masuk je. Bismillahirrahmanirrahim. Belum masuk.
Macam gitu. So ini ada $40 voucher daripada Time to Hijrah. Kau nak beli jam ke apa, macam saya pakai. Dia ada jam baru sekarang. Diorang tengah celebrate dia punya anniversary. Ada jam-jam baru semua keluar. So memang ada niat nak beli. Tunggu gaji. Boleh insyaAllah. Tak boleh beli. Dah pakai beli barang lain-lain kan? Ya. InsyaAllah mungkin dapat. InsyaAllah. Ini daripada Malayan Council, $100 voucher. Bolehlah makan dengan husbandnya. Terima kasih Dan Malayan ini Council. daripada kita, ni je mampu kita bagi kasih. Okay, tote bag. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan semoga sihatlah, sentiasa strong. Ingat Tuhan je selalu. Okey, bagi anda di luar sana, kalau mungkin nak jadi tamu, jangan lupa email kepada kita di puakasg@gmail.com. Ikutlah, follow lah kita punya IG, kita punya TikTok, kita punya Facebook. Dan yang paling penting, jangan lupa like, subscribe Susu TVC channel dan tekan loceng tu untuk dapatkan notification daripada kami. Setiap video baru akan anda dapat sama-sama. Dan satu lagi, jangan lupa lepas ni mungkin boleh tonton Bodoh ke Pandai. Kalau nak jadi kita punya participant untuk Bodoh ke Pandai, boleh email kepada kami di susutvc@gmail.com. Okey, kita jumpa minggu hadapan. Jaga diri semua. Bye-bye. Puaka tak kenal Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saka. Kita selalu dengar kata saka. So, apa tu saka? Dan jenis apa tu saka? Pertama sekali, saka bukan daripada bahasa Arab. Tak ada macam saka ke, tak ada. Dia saka. Wallahualam, Melayu ke bahasa apa, wallahualam. Tapi kalau saka tu dalam bahasa Arab dipanggil sebagai jin nasab. Jin maknanya jin, nasab maknanya keturunan. Maksudnya, jin ini mereka ataupun ia membantu keturunan daripada manusia tersebut yang telah mengambil perjanjian dengannya melalui orang-orang pandai, iaitu yang bomoh ataupun dukun tu, ataupun memang orang tersebut ataupun keluarga tersebut yang ada ilmu untuk mengamalkannya. Maka untuk mengambil perjanjian seperti ini dalam syariat Islam hukumnya haram. Tidak boleh kita mengambil perjanjian dengan bangsa jin, dan juga kita tak boleh minta pertolongan daripada bangsa jin. Dia ada sebut sendiri dalam surah Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebahagian daripada manusia yang meminta kepada sebahagian lelaki daripada kaum-kaum jin, dan ia akan menambahkan lagi kesesatan. Jadi biasanya di awal-awal tu dia akan nampak seperti indah, nampak seperti cantik, nampak seperti adanya ketaatan, adanya ibadah, padahal tidak sama sekali begitu. Jadi untuk jenis-jenis pula untuk yang saka ni, biasanya dia ada macam-macam jenis. Ada jenis-jenis yang memang khusus untuk berperang ataupun untuk melawan musuh. Ini kalau untuk orang-orang dulu, biasanya mereka akan pakai contohnya seperti harimau. Dia ada harimau berantai ataupun harimau putih. Dan juga ada saka ular, macam-macam. Kemudian ada yang bahagian untuk pengobatan, biasanya dia akan pakai seperti saka bidan, maknanya hanya untuk mengobat orang. Dan ada juga lagi untuk bertarung melawan musuh-musuh. Untuk zaman dulu kan ada peperangan, maka mereka biasanya akan pakai saka pahlawan, maknanya ada pahlawan-pahlawan Jawa tertentu ataupun macam mana itu. Jadi sebetulnya macam-macam, ular ada, buaya putih ada, harimau putih pun ada, macam-macam. Tapi benda-benda ni masalah dia, mereka mengambil perjanjian dan mereka akan berjanji untuk menjaga keluarga yang mengambil perjanjian tu sebanyak 7 keturunan. Dan untuk di Singapura sekarang masih lagi ada banyak juga yang ada kes saka, dan alhamdulillah bagusnya mereka sedar dan mereka ingin membuangnya. Jadi tak ada
ritual-ritual tertentu yang mereka lakukan dan lain-lainnya. Dan di antara cara untuk melupuskan ataupun nak melepaskan saka, awal sekali adalah kalau boleh baca ikrar pemutus, iaitu perjanjian untuk memutuskan apa sahaja perjanjian yang pernah dilakukan oleh dirinya sendiri, mak bapaknya, atuk neneknya ataupun moyangnya dan lain-lainnya. Jadi anda berjanji pada Allah SWT untuk putuskan. Jadi kena buat kenyataan seperti itu tanpa adanya sesajian-sajian tertentu. So hanya berjanji sahaja seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau boleh buat detox juga. Jadi detox jangan pakai lemon ataupun jangan pakai benda-benda yang lain yang acidic. Kalau boleh pakai susu ataupun susu yang sudah dicampur dengan madu. Dan kebanyakannya orang-orang yang ada saka ataupun pendamping, biasanya masalahnya akan ada di bahagian perut. Dia akan ada normally constipation ataupun diarrhea. Untuk perempuan biasanya akan ada irregular menstruation cycle. Jadi nak clear tu perut, buat detox susu dengan madu. Cara dia macam mana? Boleh tengok puaka ekstra bahagian saka, insya-Allah. Kemudian tingkatkan lagi amalan-amalan dia. Kemudian perbanyakkan pakai minyak-minyak bidara, minyak kasturi. Kemudian jangan pernah tinggalkan surah Al-Baqarah. Kalau boleh solat setiap malam, solat surah Al-Baqarah terus. Solat dengan bacaan surah Al-Baqarah. Jadi kalau nak tahu lebih, sebetulnya banyak sebetulnya di puaka ekstra. So you boleh type situ puaka ekstra, still under Susu TVC, this channel. Jadi puaka ekstra ada bahagian saka, you boleh tengok cara dia macam gitu. Macam mana nak lepaskan, macam mana nak halau, macam mana nak tukar your diet dari segi makanan dan lain-lainnya. Sebab benda tu banyak berada di perut. Okay? Apapun jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Take care, gang. Assalamualaikum.